Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita berada pada muka surah 29. Muka surah 29 surah Al-Baqarah ayat 187. Last kita berjumpa pada April, 11 April tahun ni. Sekarang ni dah bulan 9 pada bulan. Ayat 187. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين
قولا فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk bersama ayat-ayat Allah. Baiklah, kita tengok ayat 187 ni. Pertama, setelah kita baca, kita tengok perkataan-perkataan yang Allah guna dari sudut bahasa Al-Quran. Perkataan pertama ialah uhilla. Uhilla, makna uhilla dihalalkan. Dihalalkan. Lakum, bagi kamu. Bagi kamu tu ialah kitalah orang Islam, khususnya para sahabat pada waktu turunnya ayat ini. Lailatul Siyam, malam puasa. Malam, lailah malam, as-siyam puasa. Malam puasa Ramadan. Apa dihalal tu? Uhilla lakum lailatul siyam. Dia punya objeknya ialah ar-rafath. Ar-rafath. Ar-rafath makna bergaul bebas. Bercampur, berjima, dengan isteri. Ila nisaikum, kepada ataupun dengan nisaikum, isteri-isteri kamu. Wanita-wanita kamu makna isterilah. Jadi itu satu ayat yang lengkap dari situ. Kalau kita baca, kita boleh bukti kat situ. Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu. Fokus kat situ. Sebab Allah nak cerita pasal rafath, bergaul bebas dengan suami isteri. Pada mana? Pada malam Ramadan. Siang tak boleh. Siang tidak dibenarkan bergaul atau bercampur ataupun berjima dengan isteri. Tapi malam dibolehkan. Kemudian Allah cerita hubungan ataupun nilai isteri kepada suami dan nilai suami kepada isteri seperti pakaian. Seperti pakaian. Dia kata apa? Hunna. Hunna. Kita baca tu biar halqi tu biar gagah. Hunna. Mereka itu. Mana hunna tu wanita-wanita tu. Nisa. Hunna rujuk kepada perempuan. Isteri-isteri. Isteri-isteri itu libas, pakaian. Libas ialah pakaian. Inilah kita pakai ni, kita panggil libas ni. Pakaian, baju, kain ni dia panggil libas. Bukan baju saja, semualah yang kita pakai daripada atas kita panggil libas. Libasul lakum. Libasul lakum, pakaian untuk kamu. Besar arti itu, pakaian untuk kamu. Mana pakaian ni kita pakai betul-betul lah, kan? Sebab isteri kita. Bagaimana pula pihak isteri? Wa antum, dan kamu juga libas, pakaian lahunna, untuk isteri-isteri kamu. Mana boleh berpeluk lah, kan? Tutup mana gelap tu boleh berpeluk ke apa, boleh buat belaka pada malam Ramadan itu. Boleh maknanya orang kata kalau suami isteri tak ada pakaian, tak apa dah, pada malam gelap tu pakaian dia ialah masing-masing. Tubuh isteri pakaian kepada suami, tubuh suami adalah pakaian kepada isteri. Kalau ikut zahir ayat ni lah. Nanti kita tengok cerita dalam tafsir, kita tengok semula pula. Kita tengok kalimah dulu. Kemudian ayat berikut, alimallahu, alima, telah mengetahuilah. Siapa mengetahui? Allah. Allah tahu. Allah tahu apa? Annakum, sesungguhnya kamu.
pada masa awal-awal ni Ramadan ni, awal Ramadan dulu difardukan. Kuntum, kamu sebelum dihalalkan bercampur suami isteri pada waktu malam. Okey, kuntum, kamu dulu sebelum dihalalkan ini, takhtanuna anfusakum, kamu mengkhianati. Takhtanu ni khianah, kamu tipu. Dia terjemah di situ, kamu khianat. Takhtanu dengan makna khianat. Bahasa kita khianat, bahasa Arab dia panggil ikhtana, yakhtanu, antum takhtanu, kamu mengkhianati anfusakum, diri kamu sendiri. Okey, macam mana berlaku ni? Pada awal difardukan puasa, lepas Isya ni tak boleh makan dah. Tak boleh makan, tak boleh bersama isteri dah. Maghrib dengan Isya je boleh. Terlalu pendek waktu. Jadi ramai di kalangan para sahabat dahlah sehari tak bersama isteri, malam pula kena start lepas Isya. Macam mana nak buat? Jadi terbabaslah, banyak terbabas makan dan seumpamanya. Jadi dengan sebab suasana yang begitu, orang kata tidak tidak terkawal, lalu Allah Subhanahu Wa Taala buat satu cara lain, iaitu panjangkan waktu sampai subuh, ataupun dia panggil waktu fajar, sehingga nampak benang putih yang kita akan bincang nanti. Pada sebelum awal-awal tu memang pernah para sahabat jadi berlaku khianat ke atas diri sendiri. Khianat ni maknanya terpaksa kena bermuka-muka lah, masing-masing tutup kesalahan masing-masing. Kerana lepas Isya tu ada yang lepas Isya tu, sembahyang Isya tu balik bersama suami, bersama isteri. Jadi pada waktu tak boleh dah, puasa dah start. Jadi itu suasananya. Tapi apakah dosa-dosa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang puasa pada waktu itu dianggap ataupun membawa kepada keburukan kepada mereka? Ayat berikut Allah sebut, fataba alaikum. Itu hasil. Yang dosa-dosa silap-silap pada waktu itu, maka taba taubat. Taba ala ni makna terima taubat. Fataba, maka Allah terima taubat alaikum, ke atas kamu. Wa'afa, dan dia maafkan ankum dari segala dosa-dosa kamu. Maknanya dosa-dosa yang terbuat, yang terjadi, sama ada sengaja tak sengaja pada waktu itu, Allah dah terima taubat mereka. Maknanya mereka bertaubat bila diketahui keadaan mereka itu salah, mereka bertaubat, tak nak buat lagi. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mereka bertaubat dan Allah terima taubat, Allah maafkan kesalahan kamu, Allah panjangkan rahmat dia sampai ke waktu subuh ataupun keluar fajar. Itu habis, itu cerita. Taba, afa, dua kalimah tu. Fataba maknanya kalau taba ala ni kita terjemah terima taubat. Allah terima taubat. Kalau taba ila, bukan ala, ila makna hamba. Hamba bertaubat, taba ila, hamba bertaubat. Kalau taba ala, Allah terima taubat. Di sini taba ala, alaikum, maknanya Allah terima taubat. Maknanya apa? Maknanya sahabat-sahabat yang melakukan kesilapan itu telah bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh, lalu Allah terima taubat. Bila Allah terima taubat itu, Allah buat apa kepada orang itu? Wa'afa. Afa ni maaf. Kita kata afiat. Afa ya'fu afwan. Kita kata syukran afwan.
Ada. Afwan tu maknanya tak ada dosa lah kita dengan dia. Dan maaf segala yang salah-salah itu. Habis itu. Itu kisah berkaitan dengan malam puasa pada awal-awal difardukan puasa Ramadan. Sekarang ini berubah. Fal'an, kata Allah. Fal'an itu ada dua kalimah. Fa dan kalimah yang kedua al-an. Al-an sekarang. Fa maka al-an sekarang ini. Maknanya sekarang pada hari diturunkan ayat ini. Bashiruhunna. Bashiru itu perintah tu. Bashiru. Kamu semua wahai sahabat-sahabat Rasulullah dan para sahabat dan kita semua termasuk, bergaul bebaslah basyiru ni. Bergaul tanpa sekatan. Hunna dengan isteri-isteri kamu. Mana pada malam itulah, pada malam Ramadan itu. Bergaul bebas, boleh bergaul. Kemudian wabtaghu, itu pun perintah juga tu. Wabtaghu dan carilah. Dia terjemah situ, dan carilah oleh kalian, oleh kamu. Ibtaghu ni ibtigha. Ibtigha ni makna usaha sungguh-sungguh. Apa sahaja yang kataballahu lakum. Kataballah yang Allah tulis untuk kamu gunakan. Mana benda-benda yang halal. Tidak semestinya suami isteri. Apa sahaja yang Allah tulis halal pada malam Ramadan itu, nak makan ke, nak buat apa pun, buatlah. Yang penting kataballahu lakum. Katabalakum ni maknanya benda-benda yang tidak berdosa. Yang boleh kita buat pada malam Ramadan itu. Kan? Yang berdosa tak boleh. Sebab lakum tu benda-benda yang Allah halalkan kepada kamu. Termasuklah berikut. Antaranya ialah wakulu washrabu. Ayat berikut, wakulu, dan makanlah kamu. Sebelum ni tak boleh makan, lepas Isyak tak boleh makan dah. Sekarang ini setelah diturunkan ayat ini, Allah kata wakulu, makanlah kamu semua, washrabu, dan minulah kamu semua. Sampai bila boleh makan, boleh minum? Hatta tu dia panggil kesudahan. Hatta, hingga sampai yatabayyan. Apa makna yatabayyan? Jelas. Yatabayyan, jelas. Apa yang jelas? Lakumu al-khaytul abyadu. Jelas kepada kamu al-khayt, benang putih. Maknanya fajar. Fajar itu makna tanda apa ni dia panggil habis waktu sahur lah tu. Minal khaytil aswad, daripada benang hitam. Maknanya waktu malam itu hitam, dan bila timbul waktu pagi dia macam nampak putih-putih tu. Minal fajri, daripada waktu fajar. Maka bila masuk keluar nampak khaytul abyad tu, dah tak boleh makan dah lah. Berhentilah situ. Bermula daripada waktu ini, kata Allah, Thumma atimmu. Itu perintah juga tu. Thumma atimmu, hendaklah kamu semua sempurnakan. Bermula daripada nampak benang putih tu, sempurnalah kamu as-siyama, akan puasa hari itu. Sampai bila? Ilal lail, sampailah ke waktu malam. Okey, habis itu. Itu cara kita nak kata guna malam. Sampai inilah begitu. Pada waktu ini juga kata Allah, wala tubashiruhunna, dan jangan kamu bergaul bebas. Tubashiru ni bermakna dengan tubashiru, kitalah lelaki. Hunna tu isteri-isteri.
Jangan kamu bergaul bebas dengan isteri-isteri kamu. Bila? Wa antum, saat kamu akifun, orang-orang yang i'tikaf. Akifun ni orang i'tikaf fil masajid. Masa tu kita tak boleh bergaul bebas. Dulu masjid dengan ni biasa je lah, kan? Tanah gitu je. Tidaklah macam kita ni. Takkan kita duduk gini bergaul bebas ke dalam masjid. Dulu masjid tu dia tanda-tanda gitu je lah. Gitu. Habis itu. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Tilka, itulah hududullah. Hudud ialah batasan di sini tu. Batasan hukum Allah. Fala taqrabuha, maka jangan. La tu makna jangan. Maka janganlah taqrabuha, kamu semua menghampiri hudud-hudud Allah. Ini kadang-kadang kita nampak wala taqrabun, jangan hampiri. Kalau buat lagi lah, hampir pun dilarang, kan? Dalam contohnya kita dengan isteri-isteri kita, bila masuk waktu fajar ni, kita duduk main-main dengan dia, duduk orang kata muqaddimah, bahaya. Jadi kita kena jauhi, takut-takut bila muqaddimah ada khatimah. Jadi batal puasa kena berat tu. Kena berat. Jadi tidak boleh kita melakukannya, kata Allah. Habislah cerita. Kadzalika, demikianlah. Ada cerita pasal tadi semua. Kadzalika tu semua daripada awal ayat sampai sekarang. Demikianlah yubayyin, menerang Allahu, oleh Allah, ayatihi, ayat-ayatnya, linnas, untuk semua manusia. Kenapa? La'allahum, mudah-mudahan mereka, yattaqun, sentiasa bertakwa. Subhanallah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terang semua ni. Kalau kita ikut dengan cara ni, kita dikatakan jalan menuju takwa. Takwa ni ialah takut. Takut kepada Allah dengan tinggal yang dilarang, buat yang diperintah. Itu je. Tinggal yang dilarang, buat yang diperintah. Itulah jalan menuju kepada redha Allah yang kita namakan takwa. Hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Ini maknanya cara kita nak ikuti. Dalam ayat ni ada beberapa perintah lah. Kita nampak kalau kita nak tengok perintah di sini, lepas dia sebut tu, perkataan pertama perintah ialah baris ketiga. Fal'an bashiruhunna. Itu bashiruhunna. Itu ayat perintah. Maknanya perintah ni dia guna bashiruhunna. Maknanya kalau Allah guna begini, dia menunjukkan suami dan isteri itu boleh bergaul, boleh orang kata bermain, boleh bermain. Bashiru ni bukan suami je main, isteri pun boleh bermain-main dengan suami. Itu dia guna perkataan bashiru, dua pihak, bukan satu pihak saja. Gitu. Kemudian dalam bab-bab lain Allah kata, Allah perintah ialah wabtaghu. Itu pun perintah. Ataupun kita tak panggil perintah, kita panggil offer lah. Offer, nak buat-buatlah apa-apa yang halal pada malam hari puasa itu. Perintah berikut ialah wakulu. Yang ketiga. Yang berikut washrabu. Makan dan minum pada malam. Kemudian perintah yang kelima, baris kelima tu, thumma atimmu. Perintah yang kelima tu, atimmu,
sempurnakanlah kamu semua asyam akan puasa. Itu makna ada 5 perintah. Bashiruhunna 1, wabtaghu ma kataballahu lakum 2, wakulu 3, washrabu 4, thumma atimmu 5. Itu 5 perintah yang boleh dilakukan pada malam Ramadan, malam hari Ramadan. Larangan ada 1 ni, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu bergaul bebas dengan isteri-isteri kamu saat kamu sebagai orang yang beraktikaf di rumah-rumah Allah. Maknanya di sini waktu-waktu ibadatlah, dan mungkin di siang hari kalau kita tengok lepas pada tu tak boleh nak bergaul bebas. Jelas sekali Allah kata larangan yang kedua ialah fala taqrabuha, tilka hududullah fala taqrabuha. 2 larangan di sini, 5 perintah, 2 larangan yang ada dalam ayat ini. Akhir sekali Allah tutup ayat ini dengan kadzalika, demikianlah. Makna itulah satu nilai kehidupan beragama yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yang Allah tentukan, Allah sebut hududullah. Kita kata hudud Allah, jaga diri, tak makan pun hudud juga. Bukanlah hudud ni orang kata benda-benda hukum besar-besar. Jaga pergaulan kita dengan suami isteri di malam ataupun di siang hari Ramadan, itu dikatakan hududullah. Dah, tilka hududullah fala taqrabuha, jangan kamu hampiri hudud-hudud Allah itu. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu ayatihi, Allah menerangkan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya ayat Quran lah. Linnas, kepada sekalian manusia. Kenapa Allah terang? La'allahum yattaqun. Tujuannya ialah supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak sebutlah sikit berkenaan dengan orang kata kita ni lah, kita ni orang kata saya terbaca dalam satu petikan Sufyan Ats-Tsauri. Ni kita nak tutup ni, penutup kan. Dia kata gini, laitani lam anshaghil illa bil Quran, laitani iktasartu bil Quran. Semasa dia berumur sikit, dia kata apa? Kalulah aku ni sibuk dengan Al-Quran. Ada sibuk dengan Al-Quran. Satu lagi dia kata, kalaulah aku boleh fokus sepenuh masa aku yang terbaki ini dengan menghayati Al-Quran. Nah, satu lagi Ibn Taymiyah, dia kata kepada diri dia, dia kata, ya Allah, aku telah rugikan, aku telah buang masa aku tanpa menggunakannya kepada memahami kitab-kitab, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak share di sini bahawa tuan-tuan, umur yang kita masih baki ni, kalau boleh kita jadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ni orang yang betul-betul menggunakan masa untuk faham kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tengok dalam surah Syura ayat 52. Surah Syura ayat 52. Tuan-tuan tengok, dia gelar Quran sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaik, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh dari setiap urusan kami. Quran ni ruh.
Kata ulama, ruh ni untuk jasad. Quran ruh untuk apa? Dia kata ruh untuk hati. Hati kita akan mati kalau kita tidak hidupkan dengan Al-Quran. Sebab itu, alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buat gini dah, ringkas, kenal kalimah-kalimah kan, dan kita faham apa yang kita baca tu. Kalau kita boleh konsisten dengan ni, ni kira level pertama lah ni kita buat ni, untuk faham kalimah, faham ayat secara ringkas dulu. Dengan cara ini kita akan nampak nilai Al-Quran itu. Apatah lagi bila Allah kata tilka hududullah, itulah ketetapan yang Allah buat. Jadi seronok tuan-tuan kalau kita dengar Al-Quran. Itu ulama-ulama menyebut, dia kata aku hilang, aku buang masa aku banyak tanpa menggunakannya untuk Al-Quran. Dan ada yang bercita-cita untuk mati dengan Quran, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi daripada itu saya pun tengok, kita pun sebelum ni cuma dah lama kita tak jumpa ni. Anda nak ingatlah sikit-sikit supaya kita semangat sikit kan, untuk tadabbur kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi dalam surah Asy-Syura Allah namakan Quran sebagai ruh, hati. Ruh makna ruhal qulub, ruh pada hati. Dalam ayat yang lain Allah gunakan Quran sebagai basair, sebagai lampu suluh. Basair, lampu suluh. Maknanya kita nak jalan, kalau kereta tak ada lampu suluh, tak ada lampu, memang tak boleh jalan malam lah. Begitu jugalah kita dalam hidup ini, kalau tidak ada panduan Al-Quran, kita tidak akan boleh bergerak dengan betul, yang boleh menyelamatkan kita di dunia ini dan sampailah ke hari akhirat nanti. InsyaAllah tuan-tuan dirahmati Allah, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi peluang yang terbaki ini untuk kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh semangat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan umur kita dengan Al-Quran, dan Allah dengan sebab Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dengar segala rintihan dan rayuan kita kepadanya, insya-Allah. Dan Allah husnul khatimahkan kita, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, insya-Allah kan? Okey. Kalau belum lagi, kita ambil satu ayat lagi tu. Ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism, kalau kita nak wakaf, wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu, dan jangan, ni larangan lagi, dan jangan kamu makan amwalakum, harta-harta kamu, bainakum, antara kamu, bil batil, dengan cara batil, wa tudlu biha, dan kamu semua membawa, biha dengan harta, biha tu bi amwalikum, ilal hukam, kepada hukam. Hukam ni hakim. Litakulu fariqan, supaya kamu ataupun kalian dapat memakan, fariqan, sebahagian, min amwalin nas, dari harta orang ramai. Amwalin nas, harta orang ramai, bil ismi, dengan cara dosa. Wa antum,
pada kamu waktu kamu melakukan itu ta'lamun, kamu tahu dosa. Dah. Kamu tahu salah, kamu buat semata-mata untuk nak ambil peluang, dan kamu beritahu kepada hakim yang kamu ini betul. Jadi ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat perkara-perkara yang melibatkan harta kita. Harta kamu ni makna harta yang kita bisnes ke, harta dalam keluarga kita ke, dan harta ini dilarang untuk kita makan harta sesama kita dengan cara batil. Kemudian kita bawa hujah kepada hakim dengan hujah yang kita tahu salah, cuma kita buat itu semata-mata nak lepas, nak halalkan dengan cara kita. Itu dilarang di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum dulu saya cerita, nanti insya-Allah untuk pertemuan akan datang kita tengok tafsir, contohnya kita tengok secara umum dulu. Jadi di sini larangan wala taqulu, dan jangan kamu ni kita amwalakum bainakum, harta kamu antara kamu. Makna mungkin dengan cara kita buat bisnes, ataupun dengan cara kerjasama dan seumpamanya, tapi dengan cara batil. Cara batil ni cara yang tidak halal lah, cara yang tidak betul. Tapi waktu dulu biha, tudlu ni maknanya kita bawa. Tudlu ni makna tunjuk. Biha dengan harta itu ilal hukam, kepada hakim, makna kepada orang yang membuat keputusan. Litakulu fariqan, untuk kamu makan fariqan, sebahagian, min amwalin nas, daripada harta annas ni orang ramai lah, tapi makan bil ithmi, dengan cara yang salah, yang boleh membawa dosa. Wa antum, sedang kamu tahu. Itu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok secara umum dulu, insya-Allah dalam perjumpaan yang akan datang kita tengok beberapa pandangan berkaitan dengan ayat 188 ini, insya-Allah. Sekadar itu untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi insya-Allah di bulan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.